لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama untuk bertalaki, untuk mempelajari satu kitab yang di bawah judul sebuah bidang fiqh yang dinamakan sebagai kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumail. Sebelum saya masuk dalam mensyarahkan kitab ini, kitab Safinatun Najah, pada awalnya saya ingin banyak berterima kasih kepada pihak ARG sendiri yang sanggup menjemput saya, begitu juga Jabatan Mufti Negeri Sembilan dengan kolaborasi pihak ARG dan Negeri Sembilan. Alhamdulillah kita dapat kumpul di sini untuk mempelajari kitab Safinatun Najah ini. Sebelum saya masuk dalam mensyarahkan kitab Safinatun Najah, eloklah sebelum kita mempelajari satu perkara itu, kita mengenali siapakah penulis dan siapakah kitab, apakah kitab ini, yang apakah dalam bidang kitab ini. Penulis dia adalah Syekh Salim bin Sumail, yang ulama salah seorang daripada ulama yang berasal daripada Hadramaut sana. Banyak menulis dalam bidang fiqh, yang mana ulama-ulama di Yaman, di antara ulama-ulama yang kebanyakan ulama umat Islam di Yaman adalah ulama Islam yang bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i, dan tak syak lagi penulisan-penulisan khususnya dalam bidang fiqh ditulis dalam fiqh Syafi'i. Kitab yang kita akan pelajari malam ini adalah berkenaan dengan bidang fiqh. Bidang fiqh ini adalah salah satu daripada 3 cabang Islam. Sebab dalam agama Islam ini kita ada 2 jenis ilmu yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, al-ilmu ilmul alah ataupun ulumul alah, dan yang kedua ulumul ghayah. Yang pertama adalah ulumul alah dan yang kedua ulumul ghayah. Apakah yang dimaksudkan dengan ulumul alah? Ilmu yang merupakan alat untuk kita sampai kepada ilmu ghayah. Ghayah itu ilmu yang kita inginkan, yang pengakhiran kepada ilmu kita. Sebab apa? Ilmu alah yang saya boleh simpulkan di sini, ulumul alah ni satu ilmu seperti mana mekanik, yang mana dia nak membaiki kereta, yang mana tujuan daripada kereta ni kita gunakan untuk kita memandu, kita menaiki kereta untuk pergi contohnya daripada Shah Alam ke Nilai contohnya. Itu tujuan kita memanfaat daripada kereta tersebut. Ilmu alat ini bagi mekanik, dia ada bagaimana dia nak bilang sepanang, bagaimana nak buka kereta dan sebagainya, yang membantu untuk tujuan daripada kereta untuk sampai kepada manfaat dia tersebut. Di dalam Islam, ilmu alat ni adalah ilmu banyak ilmu. Di antaranya ilmu bahasa Arab, ilmu termasuklah ilmu nahwu, saraf, lughah dan sebagainya. Seminar ataupun kelas sebelum ini dah mempelajari berkenaan dengan ilmu al-aqidah, iaitu kita dah mengaji sifat 20, kita dah mengaji sifat, dah mengaji aqidatul awam, kita dah mengaji
tahawiyah dan sebagainya, kita dah settle daripada salah satu daripada 4 agama kita, syariah kita. Yang pertama itu 4 akidah. Alhamdulillah, sekarang ini kita nak menyempurnakan 4 yang kedua, bahagian yang kedua, yang mana bahagian kedua ni adalah satu bahagian yang paling banyak, yang paling kita kena ketahui. Kenapa ilmu fiqh ni ilmu yang diaplikasikan oleh manusia mukallaf dalam kehidupan mereka. Dan insya-Allah mungkin saya rasa pihak LG dan Jabatan Mufti selepasnya mungkin boleh mengkhaskan berhabis kitab fiqh, mengkhaskan satu ilmu dan dengan ilmu fiqh. So belajar-belajar, sahabat-sahabat sekalian, kita akan boleh nampak bagaimana tasawuf Islam itu, gambaran Islam jelas berkenaan dengan pembahagian ilmu. Sekarang kita dah tahu kita di perhentian mana. Kita sekarang di ilmu fiqh, itu adalah ilmu yang kedua. Di bagaimanakah para ulama mengistibatkan 3 perkara ini? Ulama mengistibatkan tiga perkara ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang diistilahkan oleh ulama sebagai hadis Jibril, yang mana pada permulaan ayat itu, ja'ana rajulun syadidu bayadus siyabi syadidu sawadus sya'ri lam nara fihi atharus safari, yang mana datang seorang kepada Nabi SAW yang pelik, yang bertanyakan kepada Nabi SAW, al-Islam, apakah itu Islam, apakah itu, dan sebagainya. 3 perkara ini yang berkenaan dengan akidah, fiqh dan akhlak, yang mana hadis ini merangkumi skop Islam, iaitu 3 perkara: akidah, fiqh dan akhlak. Berkaitan dengan fiqh ini, fiqh secara umumnya terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, ma yata'allaqu bil ibadat, apa yang berkaitan dengan ibadat. Dan yang kedua, apa yang berkenaan dengan al-muamalat. Kita kena tahu, dalam kitab yang kita akan pelajari ini hanya memperbahaskan perbahasan yang berkenaan dengan al-ibadat, yang berkenaan dengan ibadat, bukan berkenaan dengan muamalat. Sebelum saya masuk menerangkan tentang kitab ni ataupun matan ini, apakah perbezaan di antara ibadat dan muamalat? Ibadat ini secara umumnya setiap apa perkara yang disyariatkan dalam bentuk fiqh dalam Islam yang berkaitan hubungan kita, hubungan sebagai seorang mukallaf. Apakah yang dimaksudkan mukallaf, kita akan belajar pada hari ini. Hubungan mukallaf, hamba Allah dengan Tuhan. Setiap perkara yang di bawah perbahasan ini tergolong daripada perbahasan di bawah ibadat. Setiap perkara ataupun sesuatu yang ada hubungan di antara baina syakhsain, baina nas, di antara 2 orang, di antara manusia, perkara itu, hukum-hukum syariat itu adalah digolongkan di bawah bab muamalat. Kalau kita tengok dalam kitab ini, kita tengok dia punya konten dia, tidak ada perbahasan yang berkenaan dengan jual beli, tidak ada perbahasan berkenaan dengan nikah, tidak berkenaan dengan hukum-hukum peperangan dan sebagainya, ta'zir dan sebagainya. Sebab kitab ini hanya membahaskan dengan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Di sini timbul satu persoalan, kenapa diletakkan matan ini hanya dibahaskan perkara-perkara yang berusulkan ibadat sahaja? Jawapannya, setiap manusia, setiap insan, setiap hamba Allah yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi mukallaf, tidak akan terlepas daripada unsur-unsur yang perkara-perkara hukum hakam yang berusulkan ibadat. Semua manusia, akan tetapi manusia-manusia, setiap hamba Allah, tidak semua daripada hamba Allah manusia akan terdedah dan mengharungi
ini perkara-perkara yang berunsurkan muamalat. Contoh, perkara yang berunsurkan muamalat, perkara yang jual beli. Sebab jual beli ada banyak jenis jual beli dalam Islam. Di antaranya ada jualah, ada bai'at salam dan sebagainya. Ada setengah daripada manusia tidak pernah menjual beli dalam berbentuk bai'at salam, contohnya pre-order contohnya. Sebab kalau dalam bab ibadat, bab solat, bab taharah, bab puasa, bab haji dan bab zakat, ini semua manusia yang dinamakan sebagai mukallaf, yang mana dia akan menghadapi perkara ini. Solat kita akan melakukan setiap hari, puasa kita akan berpuasa pada setiap bulan, zakat kita akan keluarkan pada setiap tahun. Kalau kita tak ada nisab zakat harta, kita akan berkeluar zakat fitrah. Begitu juga haji, bagi orang yang mampu, dia perlu untuk mengerjakan haji. Oleh yang demikian, diletakkan kitab ini untuk membincangkan perkara-perkara yang asas bagi seorang insan yang mukallaf untuk mengetahui apakah hubungan dia dengan Tuhannya. Sebelum masuk dalam mensyarahkan kitab ini, perbahasan yang akan dibahaskan dalam ilmu fiqh ini, kita kena membezakan dengan perbahasan yang dibahaskan dengan ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Sebab apa saya tak masuk lagi dalam perbincangan kita ini, supaya apabila kita dapat pendahuluan dengan benar, mudah untuk kita memahami. Kita tak akan berada dalam keadaan terkiang-kiang apakah perbahasan kita masih ada dalam perbahasan apa. Kalau adik-adik sekalian dah belajar akidatul awam, dah belajar akidah tahawiyah, perbahasan yang diperbahaskan dalam ilmu akidah berkenaan dengan perbahasan mabahith al-aqliyah, perbahasan yang berunsurkan akal, yang mana kita akan membahaskan tentang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang wajib, harus dan mustahil bagi Nabi SAW dan perkara-perkara menunjukkan ghaibiyat. Akan tetapi di dalam fiqh, yang dibahaskan dalam fiqh adalah hukum taklifi, ahkam at-taklifiyah. Ahkam taklifiyah ini umumnya terbahagi pada 5. Ada ulama kan membagikan kepada 5. Dia ada ahkam taklifiyah, ada ahkam al-wad'iyah. Perbahasan-perbahasan ini kita akan membahaskan dalam ilmu fiqh. Nanti tuan-tuan dan puan ataupun saudara-saudari, kita akan lihat perbahasan itu ada apabila kita membahaskan perbahasan ini. Yang pertama, hukum berkenaan dengan wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apakah perkara yang apabila kita melakukan, kita akan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa. Begitu juga perkara yang haram, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi, dan sebagainya. Apa yang kita lakukan, kita akan dapat dosa, dan kita lakukan, tinggalkan, kita dapat pahala. Begitu juga al-mandub, ma yusabu ala fi'lihi, apa yang kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita tak dapat apa. Begitu al-mubah, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sehingga akhir. Yang begitu juga ahkam wad'iyah yang masuk, saya akan terangkan lagi berkenaan dengan rukhsah, azimah, al-istithna dan sebagainya. Apabila kita dah faham perbahasan ini, mudahlah untuk kita mempelajari ilmu fiqh. Kalau kita lihat juga dalam matan Safinatul Najah ini, dimulakan dengan perbahasan Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, kitab yang mana fasal ataupun kita menerangkan berkenaan taharah, penyucian. Sedangkan kita kata Islam itu, apakah dimasukkan dengan fiqh itu? Fiqh yang telah diistinbatkan dalam hadis Jibril adalah antasyhadu an la ilaha illallah, iaitu bermaksud akidah, wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitu akidah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa al-hajj man istata'a alaihi sabila. Salat, zakat, puasa dan mengerjakan haji. Ini adalah unsur-unsur yang perkara-perkara yang masukkan fiqh. Akan tetapi kalau kita lihat dalam kitab Safinatul Najah ini, dimulakan dengan bab taharah dahulu, dan bab yang kedua adalah bab salat. Nampak tuan-tuan dan puan,
Kenapa ulama menyusunkan perkara ini dahulu? Kenapakah ulama menyusunkan perkara ini dahulu, mendahulukan bab taharah, selepas itu baru bab solat? Ini jawapannya adalah berdasarkan satu kaedah dalam fiqh dinamakan sebagai ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak, jika satu perkara yang wajib tidak sempurna dengan tak sempurna yang kita melakukan perkara wajib dengan perkara yang lain dengan satu perkara, maka perkara yang tidak sempurna dengan perkara wajib tersebut, perkara tersebut perlu untuk didahului. Maksudnya macam mana? Contoh, kita apabila seorang itu dah menjadi mukallaf, sudah balik dan sebagainya, alamat-alamat mukallaf kita akan masuk sebentar lagi. Diwajibkan ke atas dia untuk solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Contohnya, Nabi contoh solat. Tidak sempurna solat kita selagi mana diwajibkan ke atas kita untuk solat. Tidak akan sempurna solat kita selagi mana kita tidak berwudu. So, diwajibkan ke atas kita untuk mempelajari wudu dahulu, bagaimana untuk menyucikan diri kita untuk solat, barulah kita boleh mempelajari bagaimana nak solat. Supaya ulama, kita tengok bagaimana para ulama menyusun kitab dengan detail. Bukan penyusunan yang telah diletakkan oleh para ulama, hanya susunan yang suka hati. Ini adalah susunan yang secara logik dan detail, memudahkan bagi orang-orang awam untuk memahami fiqh. Sebab itulah diletakkan kitab taharah sebagai perkara yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk dalam sekarang, kita akan masuk dalam pembacaan kitab dan kitab Tazkiratul Najah ini dan syarahannya. Sebelum tu, saya ingin nak memberitahu ataupun bagaimana metod pensyarahan kitab Safinatul Najah. Awalnya, saya akan cuba membaca kitab Safinatul Najah ini, dan saya akan, kalau kita akan cuba untuk baca sama-sama. Kita baca, lepas tu kita baca sama-sama. Lepas tu saya akan cuba terjemahkan, dan selepas terjemah, memahami maksud umum nas-nas ini, dan saya akan mensyarahkan ada perbahasan yang detail yang perlu untuk disyarahkan. Metodologi saya macam tu dalam sampailah habis kelas ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Boleh ikut saya lah, baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Ini adalah dipanggil sebagai muqaddimah. Muqaddimah kepada satu kitab. Sebab apa? Kita dalam satu perkara, umat Islam dituntut untuk kita bermulakan dengan apa-apa pun, untuk kita mulakan dengan basmalah, dan kita lepas basmalah kita bermulakan dengan hamdalah. Dituntut di atas kita untuk melakukan setiap perkara dengan bismillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perkara ini dituntut? Diriwayatkan dalam satu hadis, kullu amrin dhi balin lam yuftatahu bihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar, dalam satu riwayat fa huwa aqta, dalam satu riwayat fa huwa ajdam. Setiap satu perkara yang ada riba ini, ada nilai dan manfaat, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, akan fa huwa aqta, maknanya nilai dia akan dapat kurang padanya berkat. So dituntut dengan atas kita untuk membaca satu perkara
melakukan satu perkara yang bermanfaat yang ada padanya ribalin untuk kita mulakan dengan bismillah, supaya dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim Allah akan memudahkan kita, Allah akan memberkatikan kita terhadap perkara tersebut. Faqrah ataupun perenggan yang kita baca ini adalah untuk mukaddimah kepada matan Safinatun Najah. Seterusnya kita akan masuk secara umum pembahasan yang berkenaan dengan arkanul Islam. Arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Sebab apa? Kalau kita tahu tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, matan Safinatun Najah ni di negara Arab, contoh di Yaman, budak-budak kecil menghafal benda. Budak-budak kecil diajarkan budak-budak kecil untuk menghafal matan Safinatun Najah ni. So, tak heranlah kalau di Hadramaut sana kita jumpa setiap satu rumah tu ada, setiap orang Hadramaut tu alim dalam isu-isu berkenaan dengan tempat menjadi ajar. Dan moga-moga dengan kita membaca, kita akan dapat memberkat, seterusnya memudahkan saudara-saudari saya untuk membaca balik kitab Safinatun Najah dan dapat berkat. Seterusnya kita sambung faslun arkanul Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Faslun. Okay. Kenapakah digunakan perkataan faslun? Kalau kita tengok dalam kitab dalam bahasa Arab, para ulama apabila nak membezakan dalam satu perkara, satu perbahasan dengan perbahasan yang lain, digunakan faslun. Faslun dari segi bahasa bermakna hajib, satu tirai atau perlindungan terhadap perkara yang terhalang. Sebab apa? Bila kita tengok dalam istilah atau penggunaan perkataan faslun ini, kita akan mengetahui bahawa pengarang ini sudah mula untuk intiqal, berubah daripada mukaddimah, pendahuluan kepada perbahasan. Kalau kita tengok manhaj musannif di sini, penulis ini, manhaj dia, metodologi dia adalah sangat memudahkan bagi orang mubtadi, orang yang mula untuk dalam mengaji kitab fiqh. Dia akan menerangkan apa yang berkenaan dengan apakah rukun Islam, apakah rukun iman, supaya orang kenal. Seterusnya dia akan masuk dalam bab fiqh. Begitu juga kita, tuan-tuan dan puan, apabila kita nak menerangkan satu perkara, kita terang dulu satu perkara dalam benda yang umum, supaya orang tahu kita ni dekat mana, siap mana kita nak menerangkan perkara tersebut, dan barulah kita masuk perbahasan yang kita ingin masukkan. Diterangkan sini arkanul Islam, diterangkan apakah rukun Islam. Yang kita semua tahu, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, syahadah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad itu rasul Allah, iqamus salat, mendirikan solat, zakat, puasa dan haji. Yang mana kita boleh tengok di sini dalam rukun Islam ini ada padanya ilmu yang pertama tadi, iaitu ilmu akidah, dan ada yang kedua itu ialah ilmu fiqh. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul adalah ilmu yang berkenaan dengan akidah, yang mana saudara-saudari sekalian dah settle dah perkara tersebut. Sekarang ni perbahasan yang kita akan bincangkan dalam ilmu fiqh, iaitu apa yang berkenaan dengan solat, apa yang berkenaan dengan zakat, apakah berkenaan dengan haji dan puasa. Seterusnya kita masuk, iaitu secara umumnya diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Perbahasan ini kalau kita tengok di antara rukun Islam dan rukun iman diletakkan faslun. Ini menunjukkan ibarat di sini bahawa pengarang sini ingin memperbahasakan perbahasan yang lain. Perbahasan yang telah diterangkan ini berkenaan dengan rukun Islam. Sekarang kita membahaskan dengan rukun penerangan tentang rukun iman. Seperti mana yang kita tahu, rukun iman ada padanya 6. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi adalah beriman kepada kitab-kitab yang lama. Sebab apa? Kitabun adalah mufrad, kutubun adalah jamak taksir. Jamak taksir dalam bahasa Arab kita ada banyaklah. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir dan sebagainya. Kitabun, kutubun, tidak sempurna iman sekali kita mengenali kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Sebenarnya wa rusulihi. Saya masih lagi menerangkan matan. Nanti kalau baca saya akan beritahu. Wa rusulihi, rusulun adalah jamak kepada rasulun. Rusulun adalah jamak kepada rasulun. Rasulullah yang disebut Rasulullah adalah Nabi, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita Rasulullah, kita buang waw jadi jamak. Ini kaya ni bahasa Arab. Dengan kita hilang satu baris, satu mat, berubahnya mana. Di antara rukun iman diwajibkan ke atas kita untuk mencari 25 Rasul Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW. Rasulun jamak kepada Rasulun itu lafaz mufrad. Wa bil yaumil akhir, begitu dengan rukun iman adalah dengan hari kiamat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dengan qada dan qadar yang baik dan buruk, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kat sini ada fawaid nawawi. Ini faedah dalam bahasa Arab. Kata nawawi, saudara-saudari, dalam bahasa Arab bila kata qadari berbeza maksud. Kalau kita qadari dengan membaris fathah dan dal, itu maksudnya berbeza. Kalau qadari kadar dalam bahasa Arab. Kalau kita baca wabil qadri khairi, salah. Apa kadar yang baik? Tak ada. Dalam Islam di antara rukun iman itu qada dan qadar. Jadi qad kita baca dengan qadari, bukan qadri. Ini kita kena hati-hatilah apabila kita membaca nas dalam bahasa Arab. Seterusnya, perbahasan yang akan dibincangkan dalam bab surah ini adalah berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Apakah yang dimaksudkan makna la ilaha? Sebab dia adalah sebahagian daripada maksud rukun iman. Dia mari kita baca bersama-sama. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Perbahasan ini menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan makna la ilaha illallah. Kalau nak detailkan tentang bahasan makna la ilaha illallah, ajaran Nabi secara umumnya disebutkan sini la ma'budah. Tiada perkara yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok terjemah memang nampak macam biasa. Akan tetapi bila kita memahami grammar dalam bahasa Arab, penggunaan ini adalah satu penggunaan yang sangat tinggi. Penggunaan ini adalah satu penggunaan yang sangat detail. Apabila diterjemahkan penggunaan la ma'budah. Kalau kita mengaji dalam bahasa nahwu, kita mengaji nahwu, la ma'budah, la apa? La nafiyatu lil jins. Dinamakan la nafiyatu lil jins. La yang menafikan jenis. Contoh kita kata la rajula fid dar. Kalau kita kata la rajula fid dar, kita tidak ada jenis lelaki di dalam rumah. Kalau kata la rajula fil ghurfah, tidak ada jenis lelaki di dalam ghurfah, itu dalam dewan.
Yang mana digunakan sini la ma'buda, tidak ada jenis yang berhak disembah bihaqqin. Yang maksud di sini kalau diqaidkan digunakan istilah bihaqqin, maknanya ada perkara yang berhak disembah, tapi bighairi haqqin, tanpa hak. Kat sini la ma'buda bihaqqin, tidak ada perkara yang jenis yang boleh disembah bihaqqin dengan hak fil wujud, yang benda yang dengan perkara-perkara yang wujud, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita menggunakan la ma'buda fil wujud illallah, boleh kita memahami tokoh Hindu, tokoh Cina pun berhak disembah, sebab orang Cina berhak menyembah mereka, bagi mereka berhak untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Tapi digunakan istilah sini bihaqqin untuk mengeluarkan Tuhan-Tuhan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pemahaman kita dalam bahasa Arab sangat membantu untuk kita memahami nas-nas fiqh, nas-nas akidah, dan nas-nas yang berbentuk tasawuf. Sebab bila menggunakan la ma'buda bihaqqin, tidak ada satu perkara yang boleh disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkeluarlah Tuhan-Tuhan daripada agama-agama yang lain yang bagi mereka berhak untuk disembah, tapi akan tetapi penyembahan mereka adalah bukan yang benar. Okey. Sekarang ini kita akan mula untuk masuk perbahasan yang berkenaan dengan fiqh, iaitu samimul mawdu'. Ini perbahasan yang kita nak mengaji dalam matan Safinatul Najah. Apa yang kita telah baca tadi, apa yang telah kita mulakan tadi pembacaan, itu hanya pendahuluan bagi mubtadi, orang permulaan. Sebab kita tengok orang yang dalam kelas ni mungkin itu semua dah perkara-perkara tersebut mungkin dah tahulah. Tapi mustawa tahap, ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah. So kita mulakan dengan benda yang basic. Apa yang kita boleh dapat di sini, antum semua sebagai student, kita boleh keluarkan metodologi yang telah dituliskan oleh muallif ataupun musannif di sini. Dalam kita nak menyampaikan satu perkara, nak menyampaikan satu kepada orang lain, yang mana kita kena mulakan, kita tak tahu orang tu macam mana dia, background dia. Kita nak menyampaikan kadang nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan nanti mungkin dah jadi orang besar, dah jadi ulama, dah jadi wali Allah dan semua sebagainya. Nak menyampaikan satu perkara nanti kita mulakan dengan umum, barulah kita masukkan dengan khusus. Sebab itulah inilah metodologi untuk memahami orang yang kita nak bercakap di hadapan kita. Mari kita sama-sama baca Kitabut Taharah. Kitabut Taharati. Faslun. Alamatul bulughi. Thalathun. Tamamul 15 sanatan. في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى. Ihtilam kena baca walihtilam, tak boleh baca walihtilam sebagai itu bukan hamzah qata', hamzah wasal. Baca kena baca Quran lah. Macam-macam kita baca Quran, baca juga dengan nas-nas luar matan. Sebab itu hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Kita kena baca walihtilam, bukan walihtilam, salah. Walihtilamu fi الذكر والأنثى ل9 سنين والحيض في الأنثى ل9 سنين. Okey. Sekarang kita dah mula untuk masuk perbahasan dalam ilmu fiqh, yang mana saya dah terangkan tadi, saya dah cuba bagi persoalan tadi, kenapakah musannif di sini, muallif di sini, penulis di sini memulakan dengan bab taharah, bab dengan mengusul-usulkan perkara yang nak menyuci. Kenapa tak mulakan dengan kitab solat, bab yang menerangkan solat? Jawapan yang seperti mana yang telah terangkan. Bab tak sempurnanya solat kita jika
kita masih lagi tidak tahu bagaimana kita nak menghilangkan najis, bagaimana kita nak menyucikan diri kita. Ini adalah diistinbatkan daripada satu kaedah yang disebut dalam kaedah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah yang makruf, semua orang yang mengaji ilmu usul fiqh akan mengetahui kaedah ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dalam bab kitab taharah ini, kitab yang menerangkan taharah, yang kitab yang menerangkan taharah ada banyak usul lah. Kitab-kitabnya dia dimulakan dengan alamatul bulugh. Alamatul bulugh iaitu alamat-alamat kepada seorang itu balik. Sebab perkara-perkara yang berusulkan fiqh ini, seperti mana yang kita tengok, seperti mana kitab solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya, waktu bilakah diwajibkan, dikirakan, dinilaikan kita punya puasa, dikirakan kita punya solat, dikirakan kita punya haji dan sebagainya, hanya saja selepas kita telah menjadi mukallaf. Apakah yang dimaksudkan mukallaf? Selepas kita dah mencapai tahap balik. Sebab itulah diletakkan penerangan berkenaan alamat-alamat orang balik itu sebagai perkara yang pertama. Kenapa tidak diterangkan sebagai bagaimana nak berwuduk, bagaimana nak bertayamum dan sebagainya, najis mughallazah, mukhaffafah dan sebagainya. Sebab kita nak tahu sama ada orang tu balik atau belum. Sebab itulah sebabkan dia letakkan perbahasan tentang alamat-alamat balik itu sebagai perbahasan yang pertama. Alamatul bulugh, alamatu adalah jamak taksir. Kat sini bukan jamak mana salim, jamak taksir kepada alamatun. Kita dalam bahasa Melayu kita guna alamat. Alamat dalam bahasa Melayu adalah satu perkataan dasar yang telah diambil daripada bahasa Arab. Akan tetapi kalau kita bahasa Melayu kita kata jamak daripada alamat-alamat. Kalau dalam bahasa Arab mufrad dia, singular dia adalah alamatun, jamak dia alamatun. Itu menunjukkan kepada jamak taksir. Jamak taksir. Ini perbahasan panjang lagi lah dengan ngaji dan ilmu nahwu. Bagaimana nak membezakan jamak taksir, jamak dan jamak muannas salim. Alamatul bulugh thalathun. Ada padanya 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan. Sempurnanya 15 tahun fi dzakari wal untha, bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Alamat yang pertama, sempurnanya 15 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Yang dimaksudkan di sini 15 tahun adalah sanatan qamariyatan. Sanah qamariyah itu sanah hijriyah, bukan sanah masihiyah. Bukan tahun masihi, iaitu tahun hijriyah. Sebab kalau tengok, kalau tahun masihi dan tahun hijriyah, dia berbeza di antara hari-hari berbeza. Kadang-kadang boleh jadi 10 hari berbeza, kadang-kadang boleh jadi 11 hari, ikut peredaran perubahan hari dalam satu tahun tersebut lah. Kalau lah kita dah kita, anak saudara kita ataupun anak buah kita dah sampai umur 15 tahun Masihi, maka tolaklah. Contohnya kita kata 150 hari, mana dah mula dah dia punya balik itu sebelum sempurnanya umur dia 15 tahun, pengiraan yang kita gunakan sekarang. Faham kan? Di sini sanah, di sini tahun, di sini bermaksud sanah qamariyah, bukan sanah hijriyah, bagi lelaki dan perempuan. Alamat kedua, al-ihtilam. Alamat kedua iaitu al-ihtilam, iaitu mimpi. Fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Mimpi, apakah yang dimaksudkan mimpi? Penerangan saya akan terangkan sebentar lagi. Bagi lelaki dan perempuan. Dan alamat yang ketiga adalah haid, satu darah yang keluar daripada perempuan ketika mana berusia 9 tahun. Okey. Apa yang kita boleh tengok di sini, alamat-alamat baligh ni yang kita boleh ringkaskan, kita boleh simpulkan secara umumnya. Ada setengah daripada alamat, 3 alamat ni ada khas pada ada lelaki dan perempuan, dan setengah daripada alamat ini ada hanya saja pada perempuan. Contoh haid
darah haid adalah alamat kepada balighnya seorang perempuan, sebut kanak-kanak perempuan. Sedangkan tamamu khamsa asyarata, sempurnanya 15 tahun qamariyah, alamat tersebut mushtarak, ada pada perempuan dan ada pada lelaki. Dan ihtilam, mimpi tersebut ada pada perempuan dan lelaki. Seperti mana metodologi yang saya kata tadi, saya akan cuba kita akan baca dulu matan dan saya akan syarah dulu secara umumnya makna matan tersebut, dan kita akan masuk sedikit perbahasan-perbahasan yang berkenaan dengan matan ini. Sekarang kita akan masuk sedikit perbahasan berkenaan matan. Saya tak akan panjanglah perbahasan ini, mungkin perbahasan yang penting saya akan cubakan, sebab kalau nak bahas panjang memang tak habislah. Okey, alamat yang pertama disebutkan tadi, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang saya sebut tadi, sanah qamariyah, sanah ini tahun di sini disebutkan sebagai sanah qamariyah, itu tahun hijriyah. Yang disebutkan di sini, takhtalifu sanatu syamsiyah 'an as-sanatil qamariyah fi 'adadil ayyam, tazidu ayyamuha bi 10 atau 11 yawman. Yang mana disebutkan seperti mana disebut tadi, perbezaan di antara sanah qamariyah dan sanah syamsiyah itu 10 ataupun 11 hari. So kalau kita tengok anak kita ataupun anak saudara kita dah sampai 15 tahun hijriyah Masihi, ketahuilah dia punya balik itu sudah balik sebelum tu lagi. Sebab itulah disunatkan, dielokkan bagi bapa apabila ataupun ibu bapa apabila dia sudah melihat seorang anak itu sudah mumayyiz. Apakah yang dimaksudkan sebagai mumayyiz ini? Yang dapat membezakan di antara baik dan buruk. Bukan mumayyiz ini, bagi mumayyiz ini dapat membezakan baik dan buruk secara umumnya. Bagi ulama yang dapat membezakan baik dan buruk, kanak-kanak ini sudah mumayyiz, macam mana nak tahu? Ada dobit-dobit yang telah diletakkan ulama. Kalau kita tengok anak buah kita tengok anak kita sudah, bila dia nak makan tu dah tak perlu untuk kita suap. Yang kalau kita kata ni belah kanan, disebut ni kanan. Kalau ni kiri, dia kata ni kiri. Kalau dia boleh jawab soalan kita kata nak pergi mana tu? Dia nak kata nak pergi main. Bukan nak pergi. Dia kata nak pergi mana? Dia kata nak tidur. Ataupun satu jawapan yang tak kena pada konteks soalan yang kita tanya tadi. Ini menunjukkan kanak-kanak tu masih lagi tak mumayyiz. Ini dobit-dobit bagaimana kita nak tahu budak-budak itu sudah mumayyiz ataupun tidak. Yang mana disunatkan, dieloknya kepada ibu bapa bila dia tengok anak kita sudah mumayyiz, untuk kita ajar dia perkara-perkara yang berusulkan fiqh tentang solat, tentang ibadat, tentang puasa dan sebagainya, supaya apabila dia sudah sampai umur 15 tahun sudah bersedia, sudah menjadi mukallaf, sudah mengetahui ilmu-ilmu berkenaan dengan solat, puasa dan sebagainya. Seterusnya, alamat yang kedua adalah al-ihtilam, adalah mimpi. Mimpi di sini bukanlah mimpi cerita kat kawan, aku semalam aku mimpi jatuh parit. Bukan mimpi macam tu. Kita setiap hari kita mimpi macam tu. Maksud di sini mimpi bermaksud khusus. Disebut di sini Al-thaniyata min alamatil bulugh as-sabi was-sabiyah. Perkara yang kedua di antara alamat balik dari mimpi adalah mimpi khurujul mani ba'da ikmaliha 9 sinina qamariyatan taqribiyatan falau wasala ila al-qasabati thumma 'ada ka'ay yumsika dhakarahu 'inda ihsasihi. Mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, air mani. Perbahasan tentang air mani ini akan dibahaskan dalam bab najasah dan bab taharah ini. Yang mimpi yang menyebabkan keluar mani ini menunjukkan kepada seorang itu sudah sampai balik, sudah balik. Ada dalam perbahasan mimpi ini disebutkan oleh ulama detail. Kita tengok ulama-ulama Islam ni detail perbahasan. Dia kata kalaulah seorang budak tersebut satu masa dia mimpi, bukan mimpi jatuh balik tak, mimpi yang berunsurkan syahwat, keluar mani. Apabila nak keluar mani,
Dia pegang dia punya helmet tu, tak keluar. Adakah dihukumi kepada pelajar orang bayi tersebut, kanak-kanak tersebut balik ataupun tidak? Bagi ulama, dia dianggap sebagai balik. Ini perbahasan yang sangat dalam. Perbahasan yang sangat dalam. Kita tengok bagaimana ulama-ulama membahaskan. Sebab itulah dalam ilmu-ilmu fiqh, kita tidak boleh untuk malu untuk bertanya. Tapi nak bertanya kena beradab. Sebab itulah Nabi SAW memuji perempuan yang perempuan daripada Ansar. Sebab apa? Perempuan daripada Ansar, mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan haid. Sebab apa? Permasalahan ini yang membolehkan mereka untuk solat, untuk menunaikan ibadah dan sebagainya. Ini kerana perkara-perkara ini berlaku dan dibahaskan oleh ulama. Seterusnya, alamat yang ketiga adalah haid. Alamat yang ketiga adalah haid. Disebutkan sini, apakah haid secara lughah? Al-haidu lughatan sayalan. Haid di segi bahasa adalah sayalan, air yang keluar. Apapun dari segi perjalanan, kalau kita tengok air yang di segi air terjun tu, perjalanan air tu bagi segi bahasa itu air, di segi luar perjalanan air. Apa atau kita apa? Pengairan air itu dari segi bahasa. Wa syar'an damun jibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili sihhati fi awqatin makhsusah. Ditarifkan haid damun jibillah, satu darah yang keluar daripada rahim perempuan yang secara jibillah, secara orang kata apa, secara semula jadi, yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, yang keluar daripada penghujung rahim perempuan. Ini membezakan dengan darah-darah yang lain. Mungkin kita terlanggar, contohnya besi berdarah. Ini tak ada kata darah haid, ini darah luka lah. Ini ulama meletakkan damun, satu darah yang keluar daripada seorang perempuan, bukan seorang lelaki. Kalau orang lelaki itu keluar darah, maksudnya sakit benda yang lain dah berlaku kat atasnya. Damun jibillah, perkara yang keluar secara normal daripada aqsa, di penghujung rahim perempuan, ala sabilis sihah, dengan disebabkan jalan yang sihat. Sebab perempuan pada setiap bulan harus ada kitaran haid. Jika seorang perempuan itu tidak ada padanya kitaran haid, maka ada pada seorang perempuan itu ada satu benda yang tak okey. Tidak okey, sama ada dia mengandung, itu tak ada masalah lah. Kalau perempuan yang ada sejenis daripada kalangan perempuan yang tidak datang haid, contohnya 2 kali dalam semua hidup, ada. Jadi kadang-kadang kita tengok orang jenis ni, saya jumpa mak saudara saya sendiri pun ada juga orang jenis. Dia tidak pernah datang haid kecuali 3 kali ataupun 5 kali dalam seumur hidupnya. So kita tengok dari segi diri dia ada sedikit masalah. Sebab darah haid ini, kitaran yang ada dijadikan orang perempuan ada sabil istihah, untuk kesihatan. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang tertentu. Sebab perempuan dia ada kitaran haidnya, yang mana ada yang datang pada 28 hari, dalam tempoh 7 hari dan sebagainya. Dan diwajibkan kat atas perempuan ini untuk menulis kitaran haid ini, untuk mengetahui bila waktu dia datangkan haid dan sebagainya, untuk mengetahui hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ditaklifkan kat atas dia untuk solat. Di sini ada sedikit pembahasan. Sebab ilmu fiqh ni mesti ada pembahasan dan persoalan. Dikatakan di sini, contohnya disebutkan di sini, al-haidu fil unsa li 9 sinin. Haid pada perempuan adalah paling kurang adalah 9 tahun. 9 tahun di sini 9 tahun qamariyah, bukan 9 tahun syamsiyah, 9 tahun hijriyah. Contoh dah bagi seorang perempuan itu, contoh selepas 20 hari, selepas 10 hari
dia akan sempurnakan 9 tahun Hijriah. Selepas 10 hari dia akan sempurnakan 9 tahun Hijriah. Maksudnya tak cukup lagi umur 9 tahun. Contohlah, ataupun 2 hari lagi tak cukup tahun sanah Hijriah. Lepas tu sebelum 2 hari tu datang darah. Datangnya darah, keluar daripada darah. Adakah dianggap perempuan tersebut sebagai darah tersebut sebagai darah haid ataupun darah al-istihadah? Sebab selain daripada sebab perempuan ada banyak jenis darah lah. Ada darah haid, ada darah istihadah, dan ada darah nifas dan sebagainya. Dan darah nifas yang keluar selepas bidadah, kita beranak, perempuan beranak, dan darah haid yang ala sabil sihat, dan darah istihadah darah sakit. Kalau dah datang 2 hari sebelum sempurnanya 9 hari dan 9 tahun, sebelum tu datang keluarnya darah haid, adakah dianggap darah tersebut sebagai darah haid ataupun tidak? Kerana perkara ini berlaku. Kalau datang 2 hari sebelum, dimaafkan, mana dianggap darah tersebut sebagai darah haid. Kalaulah darah keluar sebagai seorang perempuan tu kurang, contoh 16 hari lagi, maknanya paling maksimum 16 hari lagi. Ulama meletakkan kaedah 16 hari lagi dia nak menyempurnakan 9 tahun Hijriah. Hari tersebut datang darah haid, dianggap sebagai darah haid. Akan tapi kalau 17 hari, 18 hari, 20 hari, 30 hari sebelum nak sempurnakan 9 tahun keluarnya darah tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang perkara ini boleh berlaku bagi seorang perempuan. Disebut dengan di sini, nasnya saya bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan. Antahida ba'da an tamdiya 'alaiha 9 sinina qamariyatan taqlidiyah fala yadurru nuqsanu ma la yasra'u haidan wa turan. Tidak ada masalah bagi yang datang padanya sebelum 16 hari, akan tapi kalau 17, 18, 19, 20, darah tersebut tidak dikira sebagai darah haid, dikirakan sebagai darah al-istihadah. Okey. Dengan itu habislah perbahasan yang pertama berkenaan dengan Kitabut Taharah. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Faslun syurut iza'il hajari. شروط إجزاء الحجر 8 أن يكون ب3 أحجار وأن ينقي المحل وألا يجف النجس وألا ينتقل ولا يطرأ عليه آخر وألا يجاوز صفحته وحشفته وألا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. Pasal ini menerangkan bagaimana kita nak beristinja menggunakan batu. Sebab istilah istinja ini adalah istilah yang digunakan. Istinja umumnya bermaksud kita membasuh, kita punya kencing dan kita air besar itu, sama ada menggunakan batu atau menggunakan air. Ini istilah istinja yang umum. Kalau istihja ni ada satu istilah digunakan khas untuk kita menggunakan batu. Ini permasalahan yang dinamakan sebagai ulama sebagai permasalahan di bawah bidang al-istihjar. Sebab apa? Istaf'ala, kalau kita ngaji dalam ilmu nahwu, istaf'ala menunjukkan kepada sayrurah. Dalam bahasa Arab, istaf'ala menunjukkan kepada sayrurah, mengambil sesuatu.
Istahjara, sebab asal dia bagi perkataan hajarun. Hajarun maksud batu. Istahjara, mengambil batu. Syarat-syarat sah untuk menggunakan hajar, menggunakan batu thamaniyah. Kalau setengah daripada orang kata, apa kita nak mengaji kitab Safinatul Najah ni, membincangkan perbahasan zaman dulu menggunakan batu. Zaman ni orang tak guna batu lah. Tak ada faedah kita nak bincangkan kitab Safinatul Najah ni. Ketahuilah orang tersebut dia tak memahami. Sebab apa? Perbahasan syarat sah untuk menggunakan batu ni. Sekarang tak adalah kalau kita nak dalam air, kalau contoh tak ada air, kita guna batu, ambil batu kat luar, calik. Tak. Sekarang ni perbahasan ini ditukar begini. Contohnya apa yang bersamaan dengan batu, contohnya tisu. Perbahasan ini orang kata mutabak ada pada perbahasan yang seperti mana tisu. Sebab zaman sekarang memang orang tak guna batu lah untuk istihjar. Orang menggunakan contohnya tisu. Sebab apa yang ditaklifkan istihjar ni, apa perkara-perkara yang kesat. Yang di antara, dan bukan masukkan batu saja, setiap perkara yang kesat di antara tisu dan sebagainya. Perbahasan tersebut di bawah perbahasan al-istihjar. Syarat-syarat sah untuk menggunakan batu ini, yang pertama adalah ayyakuna bi thalathati ahjar. Disyaratkan kita untuk menggunakan 3 batu. Sebab apa? Hajarun mufrad, jamak dia ahjar. Hajarun ahjar. Jadi kita dapat banyak mufrad. Yang pertama alamatun alamat. Itu dia dengan rukunun arkan dan sebagainya. Syarat pertama adalah syarat pertama daripada 8 adalah kita adalah menggunakan 3 batu. Yang kedua adalah wa ayyun qiya al-mahalla, yang mana syarat dia untuk kita kena bersihkan kita punya mahal, tempat. Yang ketiga adalah wa alla yajiffa an-najasu, disyaratkan untuk kita menggunakan batu tadi najis itu perlulah kering. Wa alla yantaqi, dan najis itu pun tidak bergerak. Dan seterusnya wa alla yatra'a alaihi akharu, dan syarat keempat untuk kita menggunakan batu tidaklah ada najis yang kita pada kita punya bahagian hadapan dan belakang ni ada bercampur dengan najis yang lain. Kalau itu kita tidak boleh untuk menggunakan batu juga. Begitu juga syarat yang keenam menggunakan batu wa alla yujawiza safhatahu wa hashafatah, yang mana syarat untuk menggunakan batu tu tidak boleh najis-najis tersebut lebih daripada kita punya lubang hadap depan kita dan lubang belakang, tidak boleh. Kalau najis tu dah bertebaran, kalau dah kena berak kiri pula, waktu tu jangan dia guna batu lah, guna benda lain lah. Kena wajib guna air dah waktu tu. Nak guna batu ni yang taik keras, yang benda keras tu tak ada masalah. Macam tu, mudah nak cerita. Wa alla yusibahul ma'. Syarat yang ketujuh adalah najis tersebut tidak kena padanya air. Kalau dah kita dah kenakan air pada najis tersebut, maka tidak boleh untuk kita menggunakan batu. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan, dan syarat yang ke-8 perlulah batu ataupun kapas ataupun kita punya tisu perlulah tahiratan. Janganlah nak gunakan, tengok dalam, kalau dah kita nampak macam benda-benda ni macam mudah. Sebab kita duduk kat Malaysia. Alhamdulillah, kalau jumpa tuan-tuan dan puan, saudara-saudari pergi, contohnya Alhamdulillah dapat jadi pelajar terbaik kolej ni, kolej tawar pergi buat research dekat London contohnya. Pergi waktu sejuk-sejuk, memang nak basuh dengan air, memang saya duduk kat Morocco pun memang tak nak kalau boleh, sebab sejuk sangat. Sebab kita duduk kat Malaysia ni sebab panas, dan satu lagi kita air banyak, tu tak ada masalah. Kalau kita duduk waktu sejuk tu memang kalau boleh nak guna air panas saja, nak guna air suam. Kalau dah nak guna, kadang-kadang kalau di Morocco nak guna air suam, nak kena panaskan air, kami tak ada heater dan sebagainya. So nak panaskan lambat dan sebagainya. Memang kita tengok nampak tak ada keperluan, tapi mungkin benda ini kita akan perlu apply kan apabila kita duduk di luar dan sebagainya. Yang mana syarat yang ke-8 perlulah untuk kita
perkara tersebut bersih. Janganlah kita tengok orang dah calik dah kat tandas, kita ambil saja nak calik balik. Tak boleh. Ada juga orang perangai jenis tu juga. So tak boleh. So disyaratkan perkara-perkara tersebut perlulah bersih. Al-ahjaru tahiratan. Akan tetapi disunatkan secara sunnahnya kepada kita untuk kita mencuci kita punya najis, sama ada dia kencing kita ataupun kita punya tahi kita, dan adalah untuk kita mencalikkan dahulu dengan tisu ataupun istihjar. Janganlah kata nak ambil sekarang nak ikut sunnah pergi ambil batu calik semua dah. Orang kata batu mana pula ni? Ambil gunalah tisu sebab dia sama dengannya. Kita guna tisu, lepas tu baru kita lah basuh dengan air. Sebab apa para ulama menyebutkan di sini? Sebab apa disunatkan macam tu? Contoh, kalau kita gunakan air, kita tahu air itu dapat menghilangkan air. Dapat menghilangkan air. Maksud air itu najis tersebut. Tapi kadang-kadang kalau orang dia jenis, dia punya najis tu jenis makan petai dan sebagainya, kalau kita basuh dengan air pun banyak mana pun, kita basuh dengan sabun sebanyak 1 liter pun tak hilang juga. Betul tak? Ada setengah najis, setengah perkara kalau kita tengok, kalau sebab kita makan ni, najis takkan hilang. Ni di antara hikmah daripada sunnah Nabi SAW. Disunatkan ke atas kita untuk kita menggunakan contohnya tisu. Kita cari dulu, buang dulu tempat-tempat yang terlekat najis itu, barulah kita basuh menggunakan sabun dan air. Ini adalah hikmah di antara sunnah Nabi SAW. Penerangan, kita dah tahu secara umumnya bagaimana syarat-syarat untuk menggunakan istihjar, menggunakan batu dan apa dan perkara yang sebahagian sama dengannya. Apakah penerangan dan permasalahan yang ada dalam perkara al-istihjar. Okey, disebutkan di sini syarat pertama ayyakuna bi thalathati ahjar. Disyaratkan untuk kita beristihjar ini menggunakan batu ataupun perkara yang sama dengannya adalah 3 batu. Kaunuhu bi thalathi masahat la aqal. Fata'addudul ahjar laysa biqaidin, falau masaha bi thalathati atrafin لحجر مرتبة أو مسح 3 مسحات بطرف واحد من حجر واحد بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. Kat sini disebutkan menggunakan tiga batu. Dalam syarah di sini, syarah yang mensyarahkan Matan Safinatul Najah sebelum tadi saya masuk, di antara yang mensyarahkan Matan Safinatul Najah yang saya iktimat di sini adalah syarah kepada Said Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Banyak lagi lah syarah-syarahan daripada Matan Safinatul Najah. Di antara syarah Matan Safinatul Najah oleh ulama Nusantara kita adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani salah seorang di antara ulama kita di Indonesia daripada Banten telah mensyarahkan Matan Safinatul Najah. Bukan sekadar dalam bahasa, dia mensyarahkan dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahawa keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani yang mana syarah dia juga diiktimad. So saya memilih untuk menggunakan syarahan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Syarah dia mudah untuk menerangkan permasalahan dalam Matan Safinatul Najah. Disebutkan di sini kaunuhu bi thalathi masahatin la aqal. Fata'addudul ahjari laysa biqaid. Menggunakan 3 batu bukanlah satu qaid, bukanlah satu syarat. Sebolehnya 3 batu. Sebab apa? Orang dulu menggunakan batu 3 jenis batu, 3 batu. Sebab apabila kita calitan yang pertama, payahlah kita nak salib belah lain. Sebab susah, sebab kita takut tangan kita terlekat najis. Sebab kita menggunakan batu, kita nak hilangkan najis. Akan tapi kalau kita yakin kita menggunakan batu, contohnya kita ada batu besar, kalau calik satu bahagian lain masih lagi elok, kita calik pula satu bahagian dan kita calik juga satu bahagian yang lain dengan satu batu contohnya, tak ada masalah. Yang penting najis tu hilang.
Sebab apa? Eloknya untuk menggunakan 3 batu. Sebab kadang-kadang orang nak salib takkanlah ambil batu yang 5, 6, 7 kilo, nak ambil batu yang kecil-kecil. So dia elokkan untuk menggunakan 3 batu. Tetapi kalau orang nak menggunakan 1 batu, tidak ada masalah. Dan yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyun qiyal mahalla. Syarat yang kedua adalah dengan calitan kita tersebut menggunakan tisu, menggunakan batu tersebut, haruslah tempat najis keluar najis ada, sama ada di bahagian depan ataupun di belakang, tempat tersebut haruslah suci. Ataupun maksudnya bukan maksud suci tempat tak ada apa-apa, maksudnya hilangnya air najisah tu, tak ada najis. Kalaulah dengan 3 calitan, kata ni nak guna, ustaz kata guna 3 batu, gunakan batu, guna 3 batu, 3 calitan. So tak salib hilang sampai habis pun tak apa, tak. Maksudnya wa'yun qiyal mahalla, maksudnya kena kita calik tersebut sampailah najis, air najis tu, maknanya kita tak nampaklah najis tu ada pada tempat kita punya kemaluan tersebut. Perlulah dia hilang. Seterusnya, wa alla yajiffa an-najasu. Syarat yang ketiga, perlulah najis tersebut tidak kering. Najis tersebut tidak kering. Kalaulah najis tu kita nak salib, contohlah kita dah buang, lepas tu dah ada perkara yang menyebabkan najis tu kering. Kadang-kadang kalau contoh perempuan pun dah biasa, kadang kita pernah buang air besar, kadang kita pernah basuh-basuh, ada macam najis yang kering, pernah rasa. Kalaulah najis tersebut kering, tidak boleh untuk kita menggunakan istijal ini dalam isu fiqh. Apabila dia dibolehkan pada najis yang masih lagi lembab. Apabila kita dah jumpa najis tu kering, waktu itu tidak boleh untuk menggunakan batu, kita perlu untuk menggunakan air untuk menghilangkan kita punya najis. Seterusnya, syarat sunnah wa alla yatra alaihi akhar. Dimasukkan sini tidak boleh bercampur dengan najis kita yang kita nak menggunakan batu sebut perkara yang lain. Contohlah, kita punya najis di bahagian belakang kita bercampur dengan kita punya kencing, air kencing. Waktu tersebut tidak boleh untuk kita menghilangkan najis kita untuk dengan batu, perlulah kita menggunakan air. Ini di antara syarat-syarat. Seterusnya, wa alla yujawiza safhatahu wa hashafatah. Begitu juga najis-najis tersebut tidak boleh tidak boleh untuk melebihi sepadan dia punya bahagian macam ataupun bahagian kita punya tempat keluar najis di belakang, di punggung kita dan di hadapan. So kalau macam saya kata tadi, macam kita dah cirit sampai dah tembak banyak itu, kalau dah lepas macam tu, tidak boleh untuk kita basuh menggunakan batu, diwajibkan ke atas kita untuk membasuhi najis itu untuk menggunakan air. Seterusnya, wa alla yusibahul ma'. Jika najis tersebut dah terkena pada air, diwajibkan ke atas kita untuk menggunakan air dan tidak boleh untuk kita menggunakan batu. Mungkin itu sedikit berkenaan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan al-istijab. Teruskan, kita akan teruskan lagi dengan perbahasan yang berkenaan dengan fardu wudu. Dari itu marilah kita baca bersama-sama. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu. الثاني غسل الوجه. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. Pasal ini membincangkan berkenaan kefarduan dalam wudu. Apakah yang dimaksudkan perkara yang fardu? Yang mana perkara yang fardu ini jika tidak dilakukan maka tak sahlah kita punya ibadat.
Perkara ini berkenaan dengan fardu-fardu wudu. Yang mana disebutkan sini fardu-fardu wudu ada 5. Di dalam fardu-fardu wudu ni kita boleh mendapati fardu-fardu wudu ni yang dalam satu ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila as-salah, jika kamu ingin menunaikan solat, mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, sampailah ke siku, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kamu, sapulah kepala kamu, wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan basuhlah kaki kamu hinggalah ke bulan ini. Ayat ini adalah apa yang ada dalam ayat ini adalah semua fardu. Apa yang ada dalam hadis semua adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan sunat-sunat wudu. Contohnya basuh tangan, bismillah sebelum basmalah, sebelum kita basuh tangan, bismillah sebelum kita basuh tangan. Kita berkumur, madmadah berkumur, istinsyaq basuh hidung, kita masukkan air dalam hidung. Begitu juga basuh telinga dan sebagainya. Ini adalah sunat-sunat wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. Apa yang telah disebutkan dalam ayat ini adalah fardu-fardu wuduk, yang mana kita dapat dapati tadi, basuh muka, basuh tangan, wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, basuh tangan ke siku. Perkara yang kedua, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah sebahagian daripada kepala kamu, wa arjulakum ila al-ka'bayn, kaki sehingga muka lagi. Ada berapa? 4. Mana lagi 2? Mana lagi 2 lagi yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah, yang disebutkan di sini adalah, pertama adalah niat, dan yang terakhir adalah tertib. Perkara yang keenam kita akan dapati dalam ayat. Kat mana? Tertib. Apakah dimaksudkan tertib? Susunan. Yang mana kita tak boleh untuk mendahulukan basuh kepala daripada basuh muka. Kita tak boleh untuk mendahulukan basuh kaki daripada basuh muka. Ayat sini menunjukkan kepada tertib. Ayat menunjukkan kepada tertib. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah, jika kamu ingin menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, wa aydiyakum, waw di situ. Waw di situ menunjukkan kepada tertib. Wa aydiyakum ila al-marafiqi, Allah basuh muka, basuh tangan sehingga ke siku. Lepas tu Allah sapu sebahagian daripada kepala dan kaki hingga ke buku tadi. Ayat di sini menunjukkan kepada tertib. So, fardu yang keenam kita dapat daripada Al-Quran. Ayat daripada ayat Al-Quran. Kat mana dalil kepada fardu yang pertama, niat. Dalil kepada niat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Kalau kita baca dalam Arba'in An-Nawawi, apakah hadis yang pertama? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini 3/4 daripada ilmu fiqh. 3/4 maksudnya termasuklah ilmu ibadat dan ilmu muamalat. 3/4 daripada ilmu fiqh ini, hadis ini adalah hadis kepada orang tunjang asas kepada ilmu fiqh. Ini innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Sebab apabila kita tidak berniat, contoh datang ke tandas, basuh muka, basuh kaki, tak niat, boleh. Itu menunjukkan kepada tabarruk. Kalau orang duduk di, contohnya di negara Eropah, waktu mana, contoh di Afrika contohnya, waktu mana dibasuh tangan, basuh muka pun, kalau kita tak niat boleh. Dia menunjukkan perkara sebab kepada nak bersejuk-sejukan. Sebab niat itu, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu yang membezakan satu perkara itu adalah dengan niat. Apa kita berniat untuk merafakkan hadas, mengangkat hadas kecil, ia membezakan di antara kita basuh muka untuk sejuk-sejuk ataupun basuh muka untuk sebelum tidur malam,
ataupun basuh muka untuk bercantik-cantikkan, ini berbeza di antara ikut kepada niat. Contoh, tak ada masalah untuk kita mengumpulkan niat. Contoh berwuduk dan masa sama kita berniatlah, semoga aku berwuduk ni Allah cantikkan muka aku. Itu tak ada masalah. Akan tetapi kalau kita niat untuk, contohnya untuk basuh muka, menyejukkan muka tanpa niat untuk wuduk, maka tak sah kita punya wuduk. Sebab itulah Nabi SAW berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seorang itu dengan apa yang dia niatkan. So dengan itu kita dapat tahu ini adalah fardu-fardu wuduk. Di sini apa kita tengok kepada fardu yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in minar ra'si. Basuh sebahagian daripada kepala. Yang mana para ulama berbeza. Ulama Syafi'i mengatakan mashu syai'in minar ra'si. Sebab apa? Khilaf yang berlaku di antara ulama adalah khilaf dalam bentuk nahwu. Khilaf berbentuk bahasa Arab. Sebab apa? Pemahaman kita terhadap bahasa Arab adalah sangat penting untuk memahami nas-nas syariah. Sebab apa? Disebut dengan itu wamsahu bi ru'usikum. Sebab apa? Ulama, contoh Imam Malik mengatakan ba' di sini, sebab huruf ba' dalam bahasa Arab menunjukkan kepada banyak makna. Banyak makna, satu huruf menunjukkan pada banyak makna. Imam Malik mengatakan ba' di sini menunjukkan kepada al-istighraq. Apa makna maksud istighraq? Semua. Dan Imam Syafi'i mengatakan ba' di sini menunjukkan li tab'id. Apa maksud tab'id? Sebahagian. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, ulama-ulama mengatakan untuk meraihkan khilaf, seeloknya kita basuh semua kepala. Untuk meraihkan khilaf, tak ada masalah untuk kita basuh sebahagian daripada kepala. Untuk meraihkan khilaf yang ada di antara ulama, basuhlah seluruh kepala. Sapulah seluruh kepala. Sebab disebut khilaf ayat ini, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Dengan itu kita dah dapat tahu macam mana apakah fardu-fardu wudu. Sekarang kita akan masuk dalam penerangan apakah perbahasan-perbahasan yang ada dan apakah perkara-perkara yang diperbahaskan, apakah permasalahan-permasalahan yang ada dalam pasal tentang fardu-fardu wudu. Okey. Perkara yang pertama di antara fardu wudu adalah an-niyah. An-niyah. Apakah yang ditakrifkan oleh ulama dengan niat adalah di sini disebutkan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, hadhihi haqiqatuha. Niat ini adalah qasdu syai'. Kita berniatkan satu perkara muqtarinan bi fi'lihi, dengan ada padanya perbuatan. Contoh, kalau saya kata saya duduk sini, saya berniat untuk berwuduk, tapi kata saya tak buat, la ghair muqtarinan bi fi'l. Sebab saya qasdu syai'. Maksud niat tu qasdu syai', niat pada satu perkara, akan tapi perlulah muqtarinan bi fi'li. Kenalah seiring dengan perbuatannya. Kalau kata kita niat nak solat, duduk sini kita nak solat, niat tu akan jadi fasad. Tak akan terjadi niat, kita tak akan sah kita punya niat. Contoh, saya duduk sini, saya kata saya nak berwuduk, saya tak buat perbuatan berwuduk, buka air dan sebagainya, basuh muka, basuh tangan dan sebagainya, maka niat itu akan terbatal, akan menjadi fasad. Sebab tu nak niat itu qasdu syai', niat kepada satu perlulah muqtarinan bi fi'li, kena berlaku seiring dengan perbuatan. Wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban. Hukum niat adalah wajib bagi orang yang untuk berwuduk. Bagi orang nak solat perlulah untuk berniat dan sebagainya. Wa muhalluha al-qalbu. Tempat untuk kita berniat adalah hati. Dia punya hati untuk berniat. Tidak ada masalah untuk apabila kita nak basuh kita nak berwuduk, kita berniat, kita melafazkan niat, tidak ada masalah untuk menguatkan kita punya niat.
Akan tetapi kat manakah bila kita berwuduk, kat manakah waktu bilakah kita perlu berniat? Diperbahaskan di sini. Kita perlu berniat ketika mana apabila kita menadah air, contohnya menadah air kita nak basuh muka, waktu tu kita perlu untuk berniat. Apabila air nak sampai air yang tak ke muka, maka berniatlah saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Taala. Untuk dia dibolehkan untuk kita mengatakan saja aku untuk berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lafaz-lafaz yang dibolehkan dalam untuk mengangkat niat wuduk. Sebab apa? Tidak dibolehkan untuk kita berniat pada kita basuh tangan pada awalnya. Sebab apa? Sebab basuh tangan berkumur adalah perkara-perkara yang sunat. Sebab perkara yang mana wajib, sebab kita tengok, perkara yang pertama di antara fardu adalah niat. Seterusnya basuh muka. So, kita kena berniat ketika mana kita nak basuh muka. Wa syurutuha sittatun. Bagi orang-orang yang berniat, perlulah ada padanya 6 syarat. Yang pertama, Islamun nawi. Orang yang berniat untuk berwuduk perlulah dia adalah orang yang beragama Islam. Wa tamyizuhu. Dan orang yang sah niat sebut orang yang tamyiz, yang dapat membezakan di antara baik dan buruk. Wa ilmun bil manwi. Wa ilmun bil manwi. Ya, orang yang berniat itu perlu tahu dengan apakah yang dia niat. Sebab apa? Sebab apa? Orang yang tidak membezakan baik dan buruk, bagaimana dia nak tahu ini adalah niat untuk berwuduk? Kadang-kadang dia boleh berniat wuduk, dia niat untuk solat. So, perlulah di antara syarat orang berniat adalah. Seterusnya, Ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi adalah di antara fardu yang kedua, di antara fardu wuduk. Di sini diperbahaskan apabila kita nak basuh muka, apakah had muka sendiri yang telah diletakkan oleh para ulama. Para ulama telah membagikan had muka secara panjang dan lebar. Disebutkan sini haddul wajhi tulan. Haddul wajhi tulan, secara panjangnya daripada atas sampai bawah. Ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Secara panjangnya had, iaitu sempadan muka ni apa daripada tempat tumpuhnya rambut. Maksud tempat tumpuhnya rambut kat sinilah, atas ni. Bagi saya di sinilah. Tapi orang yang tak ada rambut, dia ada rambut dekat tengah ni, jangan kata kena sapu kat sini. Tak, dia agak-agak lah, di tempat rambut tumpuh rambutnya kat sini. Jangan kata oh, saya tak ada rambut, saya kena sapu atas ni, kena sapu dah, tak. Maknanya agak-agak kat mana tempat tumbuhnya rambut ni, kat sini. Ma baina manabiti sya'ri, tempat awal tumbuhnya rambut, ghaliban, saya ghalibnya, wa akhirul lahyaini, akhir dia punya lehyah. Lehyah ni yang boleh di sini. Di sini dia punya lehyah ada. Wa ardan ma bainal udhunain, apa di antara dua telinga, iaitu dia start daripada sini ke sini. Telinga kanan ke telinga kiri. Di sini apabila dibincangkan, apabila kita dalam untuk membasuh muka, bagi orang yang ada padanya lehyah, itu janggut. Orang ada padanya janggut. Bagi orang yang ada padanya janggut yang panjang, yang mana janggut sampai sini lah, sampai dada, tidak dituntut ke atasnya untuk membasuh semua dia punya lehyah, dia punya janggut. Contoh orang yang ada janggut macam saya, macam ada janggut macam kalau macam tak panjang lagi, so dituntut, diwajibkan untuk menyampaikan air kepada janggut. Contoh orang dah kalau janggut dah panjang sangat, juga dituntut kepada dia untuk menyapukan di atas dia punya janggut. Tak dituntutlah untuk dia untuk basuh semua, membasahkan janggut dia. So cukupnya hanya untuk dia menyapu dia punya janggut. Sebab lehyah ni kadang dia bersangkut dengan muka. Seterusnya, antara fardu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al al-mirfaqain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, basuh tangan sehinggalah ke
siku. Di antara perkara-perkara yang disebut dalam sini, perbahasan yang disebut di sini adalah ghuslul yadaini wa ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa adhafir. Apabila dikatakan untuk basuh tangan, perlulah untuk kita basuh ghuslul yadain dengan apa yang ada di tangan kita, daripada tangan hingga ke buku, ke siku, daripada sya'ar, daripada rambut lah, maksud rambut di sini. Kita punya bulu-bulu tangan tu perlulah untuk kita basuh. Wasil'atin, sil'ah ni dalam bahasa Arab di sini adalah qit'atu lahmin salbatin tahduthu baina jildi wal lahmi. Kadang setengah orang mungkin dia ada ketumbuhan, setengah orang ada ketumbuhan yang timbul contohnya, ada setengah yang daging yang timbul contohnya, bulat contohnya. Adakah diwajibkan kat atas dia untuk kita kata di antara fardu wuduk untuk basuh tangan hingga ke siku? Diwajibkan ke atas dia juga untuk membasuhkan daging yang tumbuh di tangannya. Apa yang terdekat dengan tangannya perlu juga untuk dibasuh. Sebenarnya al-dhafirah, iaitu kuku-kukunya juga termasuk daripada perkara-perkara yang ada di tangan. Seterusnya, fardu yang keempat adalah ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ras. Kita faham di sini mashu syai'in, basuh sebahagian daripada rambut. Dimaksudkan di sini an-rabi'a min furudil wudu'i wusulul baladi walau bighairi fi'li fa'il. Menyampaikan balad. Apa maksud balad? Balad ni kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau apa? Dia benda yang lembab. Menyampaikan lembab, satu benda yang lembab. Usulul baladi walau bighairi fi'li fa'il, walaupun kita tak melakukannya. Bimashin atau ghaslin atau ghairi. Sebab lembab ni mungkin kita basuh pun jadi lembab je rambut kita. Kalau kita ambil air sikit, kita lembabkan rambut pun menjadi lembab juga. Ila syai'in min bishratir ra's. Kalau bolehnya kita basuh tu, kita letaklah sampai bishratir ra's, sampai kulit kita punya kepala. Bisyarti alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi. Begitu juga disebutkan di sini, falau balla yadahu wa wada'aha ala khirqatin ala ra'sihi fa wasala al-baladu ila ar-ra's ajazzahu. Kalau dah orang tu malas sangat, dia malas nak basuh kepala dia dengan tangan dia, cukup kalau dia ambil khirqah, iaitu kain, dia letak atas kepala dia untuk melembabkan dia punya kepala. Basuhan itu sudah cukup untuk mensahkan dia punya wuduk. Yang dimaksudkan di sini mashu syai'in min ar-ra's, iaitu menyapukan sebahagian daripada kepala. Walaupun bukan min ghairi fi'li fa'il, bukanlah perbuatan tersebut daripada tangan kita sendiri. Yang kita letakkan itu perbuatan itu perkara tersebut daripada kain tersebut, pun sah di dalam mazhab Syafi'i, kan, tapi dalam mazhab lain tidak sah lah, tidak sah. Ini hak dia ulama dalam membicarakan dalam isu mashu syai'in min ar-ra's. Seterusnya, al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Basuh kaki, dua kaki sehinggalah buku lagi. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, kalau kita silap baca, kita akan silap mana? Kalau kita mashu rajulaini ma'al ka'bain, kalau rajulain maksud dua orang lelaki. Kalau rijlaini dengan kasrah ra, buku lagi. Sebab bahasa Arab tu bahasa Arab, kalau kita kena jaga dalam bahasa Arab, dalam baca nas-nas di dalam bahasa Arab. Maknanya annal khamisa min furudil wudu ghaslu kulli rajul rijlin ma'a ka'bayha wa shuquqiha wa tajibu izalatu ma fi syuquqi min syam'in wa nahwihi in lam yasil li ghawril lahmi. Dalam kita membasuh kaki disyaratkan juga di sini untuk membasuh kaki yang pertama seperti biasa sampailah ke buku lali, dan juga diwajibkan ke atas kita izalatu syuquqiha. Apakah yang dimaksudkan syuquq? Kalau kaki kita, kalau kita tak jaga kaki kita, kita akan ada orang kata apa? Letak rekahan pada kaki.
Kadang-kadang orang kan bila tak jaga dia punya tumit dia, rekahan daripada kaki tu ada benda-benda yang masuk dalam tumit tu. Maka tak sahlah solat seorang tersebut kalau dah dia tak menghilangkan benda-benda yang ada, kalau benda yang masuk di antara rekahan tersebut. Contoh sebut ini syaf'i. Contohlah dia bekerja, contoh masuklah lilin contohnya. Bukanlah lilin yang kalau kita macam ni, orang kata apa, terbakar dia, lilin tu jadi lembut, lepas tu kita akan dekat kepada rekahan kaki, diwajibkan kat atas kita untuk menghilangkan. Contoh ada lilin. Sebab ada perkara-perkara yang ada pada rekahan kaki kita diwajibkan kat atas kita juga untuk menghilangkan perkara tersebut. Begitu juga apabila kita dalam perbahasan membahaskan tentang basuh kaki sehinggalah ke Bukhari, di sini ada satu fiqh, satu permasalahan dalam isu fiqh, iaitu mashu 'alal khuffain. Mashu 'alal khuffain dibolehkan ke atas kita untuk mashu 'alal khuffain. Apakah yang dimaksudkan mashu 'alal khuffain? Menyapu di atas khuf. Menyapu di atas khuf stoking. Stoking berbentuk kulit. Stoking kulit. Ini adalah satu fiqh. Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari berada di Malaysia, memang tak ada masalah. Kalau kita contohnya ada di luar negara, suhu dah negatif 3, dah kosong, dah 1. Kalau nak berwuduk setiap kali memang susah. Nak buka baju pun dah pakai, dalam rumah dah pakai baju 3-4 lapis, tanpa nak basuh kaki. Oh, sejuk gede kalau orang Kedah kata. So memang di sini kalau kita duduk dalam negara macam fiqh seperti ini, perlulah untuk kita mengetahui. Memang kalau kita tengok kat Malaysia, memang secara apply ni, secara praktik ni, kita jarang mempraktikkan perkara ini. Dan mashu' 'ala khuffain ini, menyapu di atas khuf ini, ada syarat-syaratnya dan ada padanya hukum-hukumnya. Apakah syarat-syarat untuk mashu' 'ala khuffain? Disebutkan di sini, yajuzu mashu syai'in min zahiri a'la al-khuffi badalan min ghasli rijlain. Dibolehkan untuk kita untuk menyapu di atas khuf, stoking berbentuk kulit, stoking kulit, daripada badalan, menggantikan kita basuh kaki bagi orang yang mukim yauman wa lailah, satu hari satu malam. Contoh, pada waktu zuhur saya berwuduk seperti biasa, basuh kaki dan sebagainya. Lepas tu saya pakai khuf, stoking kulit. Suasana sejuk. Lepas tu bila saya nak solat asar, saya boleh untuk berwuduk seperti biasa. Kaki saya pakai khuf yang stoking kulit, cukup hanya boleh untuk saya sapukan air di atas khuf. Jangan sapu bawah pula, satu atas khuf. Akan tapi bagi orang yang bermukim yang tidak bermusafir, dibolehkan untuk membasuh khuf itu satu hari satu malam. Kalau dia mula waktu zuhur, maka zuhur pada esok, hanya boleh untuk sapu khuf sampai zuhur esok sahaja. Akan tapi bagi orang yang bermusafir, walil musafiri thalathatu ayyamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. Dan disyaratkan ada pada untuk menyapu khuf ini syarat-syarat yang tertentu. Kalau kita tengok di negara Saudi dan negara sebagainya, kalau ada juga di contoh saya mengaji di Morocco, tengok, oh senang, dia ambil wuduk, laju pula ambil wuduk, lepas tu ambil stoking sapu, ambil. Tak, stoking yang mana stoking kita dah pakai, kasut sekarang, tidak boleh untuk, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Maliki pun tidak boleh untuk memakai stoking tersebut untuk menyapu khuf, untuk badan ganti daripada basuh kaki. Apakah syarat-syaratnya? Yang pertama, syarat untuk menyapu di atas khuf, yang pertama, ayyul basa ala taharatin kamilah. Yang mana kita kena pakai khuf tersebut dalam keadaan kita taharah, keadaan suci. Jangan ada pakai khuf dalam kita keadaan berjunub pula, dalam kita masih lagi dalam keadaan kotor, tidak sah untuk kita memakai khuf. Syarat yang kedua, ayyakuna qawiyan. Khuf tersebut perlulah
qawi, kuat. Yumkinu mutaba'atul mashi bihi lil hajah. Yang mana bukanlah kalaulah kita pakai setengah, kalau kita pakai soket kulit sendiri pun, yang mana kalau kita pakai jalan 2-3 meter dah terkoyak, tak sah kita punya khuf tersebut. Yang mana had yang ditelahkan letakkan oleh ulama mutaba'atul mashi, yang mana apabila kita boleh berjalan tu stokin tu masih lagi okey, menunjukkan kekuatan stokin tersebut. Seterusnya syarat yang keempat, yang ketiga, ayyakuna mani'an li nufudhil ma'. Ini syarat yang penting, yang mana dia kena secure daripada air masuk ke dalam khuf tersebut. Kalau stokin telah ketaklah air boleh masuk, so tidak sah untuk kita memakai khuf, mana tak sempurna kita punya wudu. Min kharazin walau subba alaih. Begitu juga wa ayyakuna tahiran, begitu juga khuf tersebut perlulah tahir, bersih. Wa ayyakuna satiran li mahallil ghasli min ghairi a'daw. Wa alla, begitu juga disebutkan ini antara syarat-syarat untuk memakai khuf, wa alla yahsula li labisi hadathun akbar. Tidak boleh untuk orang yang memakai khuf ini dalam keadaan hadas akbar, dalam keadaan junub dan sebagainya yang berkaitan dengan hadas akbar. Wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardi, dan begitu juga syarat-syarat yang lain, yang mana yang syarat-syarat yang saya pentang tadi sebutkan tadi antara syarat-syarat yang penting yang perlu diraihkan bagi orang yang ingin memakai khuf. Dan termasuk pula di antara sebab fardu yang ke-6 iaitu at-tartib. Seperti mana yang sebut tadi, tertib itu kita boleh jumpa, kita boleh mengistinbatkan hukum tertib itu daripada ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Mana huruf waw tersebut menunjukkan kepada waw tadullu ala at-tartib, walaupun mutlaqul jam'i begitu juga menunjukkan kepada at-tartib. Sebelum saya mengakhiri kelas ini, saya akan tutupkan dengan sunat-sunat wudu. Apa yang kita berbahaskan tadi adalah fardu-fardu wudu. Di antara sunat wudu adalah as-siwak. Disunatkan ke atas kita untuk bersiwak, iaitu bersuci. Di sini ulama membahaskan, adakah siwak yang dimaksudkan bersiwak kita menggunakan kayu sugi untuk bersiwak dimasukkan ke dalam sunnah, adakah kita menggunakan berus gigi itu adalah siwak? Dua-dua perkara adalah dianggap sebagai sunnah. Akan tetapi ialah sunnah yang disebutkan yang asli itu adalah daripada siwak menggunakan kayu sugi. Akan tetapi ulama menunjukkan kepada maqasid, iaitu tujuan kepada siwak itu untuk membersih. Ya, setiap perkara yang dapat membersihkan kita pada mulut, begitu juga adalah kita menggunakan berus gigi untuk membersihkan gigi kita sebelum kita berwuduk, kita akan mendapat pahala siwak. Seterusnya, ghaslul kaffain, membasuh kedua tangan sebelum kita berwuduk, ila qu'i, sampai pergelangan tangan. Wal madatu, berkumur. Wal istinsyaqu, basuh, kita punya masukkan air dalam hidung. Kat sini ada dua jenis. Ada ulama mengatakan boleh kita untuk basuh mulut dan basuh hidung. Ada boleh juga kita untuk mengumpulkan wal jama'u bainahuma, mengumpulkan dua perkara. Kita basuh mulut, ambil air, letak mulut dan masukkan hidung, kita lepaskan. Boleh dua-dua perkara pun boleh, tak ada masalah. Dan di antara perkara yang sunat juga adalah at-tathlith, mentigakan basuhan. Mashu jami'i ras, di antara perkara yang sunat adalah membasuh, menyapu semua perkara untuk meraih khilaf. Akan tapi bagi mazhab Syafi'i, kita cukup hanya basuh sebahagian daripada kepala. Wa mashul udhunain, menyapu kita punya dua telinga. Wa takhlilul asabi'il yadaini wal rijlain, ini adalah perkara yang sunat. Takhlil ni tonyoh betul-betul. Bila kita basuh tangan tu, tonyoh betul-betul supaya benda-benda yang daki-daki atau perkara-perkara yang lekat di tangan kita dan di kaki kita terkeluar. Wal muwalat, di antara perkara-perkara yang disunatkan adalah untuk berterusan. Bukanlah kita tengah wuduk
basuh tangan, lepas tu pergi minum kopi tu baru berkumur. Tak boleh, kena mualah. Dia ada benda yang disunatkan. Wat tayamun, yang memulakan kita punya anggota wudu dengan bahagian kanan, dengan bahagian kanan. Begitu juga di antara perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam wudu, wa amma makruhatuhu fakathiratun. Di antara benda-benda yang makruh dalam wudu, yang pertama adalah tarkul manfadah, meninggalkan untuk berkumur, wal istinsyaq, memasukkan air dalam hidung, wa tarkut tayamun, meninggalkan basuh tangan dengan menggunakan dengan kanan. Sebab Nabi SAW mengajar umatnya untuk melakukan satu perkara dengan menggunakan tangan kanan. Wa taharatu min fadlil mar'ah wa ziyadatu 'ala thalathi yaqinan. Kalau kita dah tahu dengan basuhan kita sudah cukup 3 basuhan tu basuhan yang bersih, kita pergi basuh tambah. Kita basuh tambah, ini adalah benda-benda yang makruh. Contohlah kita basuh 3 kali, tapi najis ataupun ada benda yang kotor masih lagi tak terhilang, diwajibkan ke atas kita untuk basuh lebih daripada 3 kali. Wal, di antara benda-benda yang makruh lagi, wal isti'anatu biman yaghsilu a'dhahu bighairi 'udhri. Kita minta orang lain untuk berwudu kan, kata kita ya. Kita ada adik kita, tolong basuh tangan abang. Basuh tangan, basuh kepala, tolong basuh kepala. Minta tolong. Ini adalah benda yang makruh lah. Wudu sendiri dah, kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit dibolehkan ke atas mereka untuk berwudu, meminta tolong orang lain untuk mereka berwudu. Mungkin dengan itu saja cukuplah untuk kita pada malam ini sebagai al-muqaddimah. Dengan itu kita akan majlis kita pada sesi-sesi seterusnya. Saya akan, metodologi saya macam tu. Kita akan baca dahulu, lepas tu saya akan terangkan apakah yang dimasukkan dalam matan itu, dan saya akan terangkan sedikit penerangan yang mana perkara-perkara yang simple yang berkaitan dengan penerangan. Sebelum saya akhiri, siapa yang ada pertanyaan mungkin boleh serahkan kepada host dia, yang mana mereka akan, sebab apa yang kita nak buat soal sesi jawab, sebab memerlukan masa. Sebab waktu kita hanya singkat, kita ada 7 sesi. So saya akan cuba jawab pada awal kelas dan kita sambung pengajian kita seterusnya. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa shafaitah wa la حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.